Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Sri Yang di-Pertua, Ahli Dewan yang dihormati sekalian. Terima kasih kepada kesemua 77 orang ahli yang berhormat yang telah membahaskan perkara-perkara di bawah bidang kuasa dan tanggungjawab Kementerian Ekonomi. Mengambil kira masa yang terhad dan skop perbincangan yang luas, saya berhasrat untuk memberi tumpuan kepada perkara-perkara yang ditimbulkan mengikut kumpulan-kumpulan subjek ekonomi yang ditimbulkan. Tambahan pula, ada sebahagian daripada persoalan-persoalan itu telah pun diajukan dan diulas sebelum ini. Oleh itu, perbahasan sebanyak 77 ahli dewan itu menyentuh pelbagai perkara yang boleh dirangkumkan di bawah topik-topik besar penstrukturan ekonomi negara seperti yang berikut. Pertama, kedudukan ekonomi negara dan sektor tumpuan sebagai enjin baru pertumbuhan ekonomi. Kalau tak, kita tak balik malam ni. Bagi ruang sedikit untuk saya jelaskan, kemudian ada ruang untuk celahan. Kedua, penstrukturan ekonomi untuk mengatasi masalah-masalah struktur seperti penyasaran semula subsidi dan juga dasar gaji progresif. Perkara ketiga yang banyak disentuh ialah mengenai pembasmian kemiskinan dan perlindungan sosial. Perkara keempat ialah mengenai pembangunan wilayah, termasuklah soal agihan peruntukan pembangunan, dan perkara kelima ialah mengenai agenda ekonomi Bumiputera. Tuan Sri Yang di-Pertua, saya berterima kasih kepada ahli-ahli dewan yang peka kepada cabaran-cabaran ekonomi negara. Selain dari masalah-masalah struktur yang kita semua sedia maklum, contohnya terperangkap dengan ekonomi yang bergantung kepada rantaian nilai yang rendah, pergantungan kepada tenaga kerja asing berkemahiran rendah yang terlampau tinggi, cabaran untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan yang berteknologi tinggi, masalah gaji pekerja yang rendah. Ini semua masalah-masalah struktur yang kita telah bincang untuk sekian lama. Sekarang ini pula negara berdepan dengan suasana ekonomi global yang sangat tidak menentu. Seperti yang kita sedia maklum, perkembangan luaran berisiko untuk mencetuskan kelembapan ekonomi global bagi tempoh 2023 hingga 2025 dan dijangka akan memberi kesan kepada pertumbuhan negara. Tabung Kewangan Antarabangsa ataupun IMF pada Oktober 2023 baru-baru ini telah mengunjurkan ekonomi dunia berkembang perlahan sebanyak 3% sahaja pada tahun 2023. Dan dijangka akan lebih rendah pada tahun 2024 iaitu 2.9%. Perdagangan dunia pula diunjurkan berkembang sebanyak 0.9% pada tahun 2023 namun dijangka kembali pulih kepada 3.1% pada tahun 2024. Ekonomi China diunjurkan berkembang sebanyak 5% sahaja pada tahun 2023 dan dijangka menyederhana kepada 4.2% pada tahun 2024. Berdasarkan prestasi ekonomi China ini, sebarang perubahan yang berlaku di negara tersebut akan memberi kesan terhadap perkembangan ekonomi Malaysia kerana China merupakan rakan dagang terbesar Malaysia sejak tahun 2009 lagi. Pun begitu, walaupun berdepan dengan cabaran-cabaran ini yang di luar kawalan kita, kerajaan komited untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai seperti yang disasarkan dan optimis langkah-langkah yang diambil akan mengimbangi kesan kelembapan ekonomi global. Pada tahun 2024, ekonomi negara dijangka mencatatkan pertumbuhan antara 4% hingga 5% disokong oleh persekitaran luar yang semakin pulih dan jangkaan permintaan domestik dan keadaan pasaran buruh yang lebih baik. Nanti sekejap bagi saya habis latar belakang ini dulu. Sebab banyak soalan itu ialah mengenai perkara-perkara yang kemiskinan, pasal gaji dan sebagainya.
Jangkaan kadar pertumbuhan pada tahun 2024 ini adalah selari dengan beberapa agensi antarabangsa seperti Tabung Kewangan Antarabangsa IMF dan juga Bank Dunia yang menganggarkan KDNK Malaysia berkembang 4.3% pada tahun 2024. Itu untuk menjawab pelbagai kegusaran yang ditimbulkan oleh ahli-ahli Dewan sama ada kerajaan mempunyai langkah-langkah yang kena untuk kita melindungi pertumbuhan ekonomi kita di dalam suasana kelembapan ekonomi global yang berlaku. Sebab itu, kerajaan yakin unjuran ini dapat dicapai berdasarkan beberapa indikator utama ekonomi. Antaranya indikator awalan seperti jualan semikonduktor global. Kerana sebahagian daripada sebab ekspor kita sekarang ini berkurangan ialah disebabkan oleh permintaan daripada pasaran dunia, dan satu indikator yang baik ialah kepada order atau booking untuk bulan-bulan yang akan datang berdasarkan jualan semikonduktor, dan sudah menunjukkan kitaran teknologi itu akan meningkat semula dan berpotensi untuk memberi manfaat kepada ekspor E&E negara. Indikator ini juga dijangka mendorong peningkatan bagi sektor pembuatan dan perdagangan. Kerajaan juga memberi keutamaan untuk merancakkan semula pertumbuhan ekonomi negara bagi mengembangkan saiz dan mengembalikan ekonomi ke landasan yang sebenar, dan tumpuan akan diberikan untuk mempergiatkan lagi sektor berpotensi seperti mencegaskan semula aktiviti pelancongan dan mempercepatkan aktiviti pembinaan melalui pelaksanaan projek-projek infrastruktur serta strategi dan inisiatif di bawah dasar utama kerajaan. Seterusnya, soalan-soalan yang dibangkitkan oleh ramai ahli parlimen ialah berhubung apakah sektor-sektor baru atau utama yang akan menjadi enjin baru ekonomi negara. Ya, Ipoh Timur. Sila Ipoh Timur. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan selamat kembali ke Dewan. Inilah semangat menteri-menteri dalam Kerajaan Madani lepas sakit terus balik bekerja. Tahniah atas pengembalian kepada Dewan. Keduanya, saya nak tanya apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi berkenaan dengan externalities seperti apa yang berlaku di China. Kita nak rujuk kembali kepada apa yang berlaku pada 2020 tahun ni 2023, di mana tertibanya ada beberapa kerajaan tempatan dan kerajaan provinsi di China yang tertiba memang jatuh dalam keadaan ada tunggakan fiskal di peringkat kerajaan provins dan kerajaan bandaraya. Benda tu memang telah membawa sedikit masalah kepada ekonomi di China dengan pertumbuhannya terjejas. Dan apa yang dibawa oleh menteri tadi, externalities, kalau China ada masalah-masalah mengejut, adakah faktor itu juga dipertimbangkan atau memang ada dalam kita punya consideration dengan izin dengan ekonomi Malaysia yang memang begitu terikat dengan ekonomi China sekiranya ada isu-isu mengejut di China? Terima kasih Ipoh Timur. China adalah ekonomi kedua terbesar di dunia. Sudah tentu China mempunyai rantaian ekonomi yang lebih rumit daripada negara kita, dan setiap provinsi mereka itu adalah satu ekonomi yang besar. Kita tidak dapat pastikan sama ada kesan yang khusus apabila provinsi-provinsi tertentu itu mengalami masalah kewangan. Tetapi apa yang kita boleh lihat ialah kerajaan China pada pandangan saya mengambil langkah yang drastik dan tersusun untuk memastikan pengukuhan fiskal dan juga kewangan mereka itu berlaku dengan cepat. Seperti mana proses yang kita sedang alami di negara kita, Malaysia, iaitu kita perlu melalui proses pengukuhan fiskal ini. Langkah yang sama juga sedang berlaku di negara China. Cuma bila ada perkara-perkara yang belum lagi dapat diselesaikan atau dipulihkan di ekonomi China, sudah tentu itu akan ada kesan kepada keseluruhan ekonomi negara China yang juga ada tempias bukan sahaja kepada Malaysia tetapi
kepada negara-negara lain di seluruh dunia. Yang pentingnya ialah kita kena mengakui bahawa dunia akan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan dalam tahun 23 dan 24, dan harapan kita ialah tempoh ini kita gunakan sebaiknya, bukan sahaja untuk membina ketahanan kita dengan izin our economic resilience, tetapi untuk memastikan apabila pertumbuhan ekonomi global itu naik kembali dalam tempoh 2025 ke atas, Malaysia berada di kedudukan yang paling baik untuk mendapat laba daripada pertumbuhan tadi. Sebab itu, Tan Sri Yang di-Pertua, untuk menyambung semula, sebab itu kerajaan melalui kajian separuh penggal akan melaksanakan 17 anjakan besar yang kita sebut sebagai high growth, high value sector. Ini adalah perkara-perkara yang akan menjadi enjin pertumbuhan ekonomi yang seterusnya, selain daripada kita menguatkan lagi daya tahan dan daya saing ekonomi dan sektor-sektor yang selama ini membantu negara kita. Ini termasuklah yang kita telah perbahaskan panjang lebar yang berkaitan dengan peralihan tenaga, sektor yang melibatkan teknologi dan ekonomi digital, E&E yang bernilai tinggi, semiconductor, chips yang melepasi daripada aktiviti back-end, mula memasuki kepada aktiviti berbentuk front-end, pertanian dan asas tani yang moden, serta industri berasaskan nadi bumi. Tan Sri Yang di-Pertua, sebab itu dalam usaha untuk memastikan sasaran pertumbuhan ekonomi negara antara 5% ke 5.5% dalam tempoh akhir rancangan Malaysia ke-12 ini. Kerana perkara ini ditimbulkan oleh ahli Dewan, sama ada dengan segala cabaran yang ada, adakah kita masih lagi berkemampuan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan di dalam RMK 12. Dipandang. Sahabat saya Pandan, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya seronok hari ini kita dapat jawapan yang agak lembut. Dan saya nak minta saya dan juga semua ahli parlimen dalam ni kita pakat-pakat jaga kesihatan, sebab kita tak tahu bila. Terima kasih Yang Berhormat Pandan kerana kembali sihat. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat berkongsi lagi, sebab negara perlukan kita semua untuk kita membangunkan ekonomi. Jadi saya nak menyentuh berkenaan dengan DOSEM yang telah mengeluarkan. InsyaAllah saya akan fokus kepada ekonomi. Saya tak akan saya faham. Saya sedang berdepan dengan Menteri Ekonomi yang baru saja keluar daripada hospital dan dia begitu committed untuk berdepan. Itulah, jangan ganggulah, saya nak pergi soalan lah. Bila tak kacau nanti saya makan masa dia. Okey, baik. Saya nak sentuh kepada dua yang dikeluarkan oleh DOSEM baru ini berkenaan dengan CPI kita, 2% inflation. That is a good figure actually, dengan izin. But kita tengok bila macam tu, dia berlaku juga increase of inflation. Maknanya berlaku kenaikan juga. Kita harus bersedia. Tapi yang kita nak tengok sekarang ni, itu secara basket, secara holistik, makro yang berlaku dalam inflation CPI yang ditetapkan oleh DOSEM 2%. But kita kena tengok mikro, non-core inflation ini. Sebab itu kita tengok nampak cantik dibentangkan oleh DOSEM ini, tapi underground very bad. Ini saya nak kongsi dengan macam mana kita nak mengatasi keadaan begini. Yang Berhormat Pandan, I'm very polite today to you. Okay, thank you very much. Terima kasih Pendang. Untuk rekod Tan Sri Yang di-Pertua, Pendang memang sentiasa dekat di hati saya dan has always been polite. Terima kasih kepada Ipoh Timur tadi dan kepada Pendang, ingatan yang baik bagi mereka terutamanya yang lelaki. Silalah pergi semak jantung masing-masing. Kerana risiko itu bukan saja risiko kepada menteri, tetapi risiko disebabkan oleh gaya hidup kita, terutamanya oleh kolesterol yang tinggi. Dan saya ada rekod kolesterol yang tinggi selama 20 tahun dan akhirnya itu sudah tentu akan menyebabkan ada masalah pada jantung. Baik, Indra Mahkota sekejap sebelum tanya. Silakan Indra Mahkota. Selamat kembali dan Alhamdulillah kembali sihat. Sikit je dan mungkin nak dibahaskan waktu lain. Yang tadi 17 anjakan yang besar, saya tak ada masalah dengan itu.
cuma dalam 17 tu, sejauh mana ekonomi digital menjadi dengan izin common denominator atau mempengaruhi semua itu supaya kita faham kedudukannya sekarang. Terima kasih. Terima kasih Indra Mahkota. Untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh pendang tadi iaitu mengenai inflasi. Inflasi Malaysia memang antara yang terbaik di rantau ini dan kaedah menetapkan inflasi ini ialah kaedah piawai yang digunakan di seluruh dunia. Jadi dia tak timbul soal ia tidak melambangkan keadaan sebenar dan sebagainya. Berdasarkan kaedah ekonomi dan statistik, maka bakul-bakul perbelanjaan itu ditetapkan dan inflasi mengukur kenaikan harga dari satu masa ke satu masa. Sudah tentu mereka yang arif tentang soal pengurusan ekonomi selalunya disebut bahawa inflasi yang baik ialah di antara 1 ke 2%. Maksudnya kenaikan harga barang itu tidak mendadak tetapi pada masa yang sama ia akan terus menjana pertumbuhan ekonomi. Masalah yang ada di Malaysia pada pandangan saya pendang yang menimbulkan persoalan kenapa inflasi kita berada pada tahap yang paling rendah 1.9% sebenarnya tetapi rakyat masih merasakan kos sara hidup itu tinggi. Kerana soal kos sara hidup ini ada dua perkara, dua komponen. Satu ialah kos, satu lagi ialah pendapatan. Jadi itu pandangan bersepadu di peringkat kerajaan bahawa kita tidak boleh menumpukan kepada soal mengawal dan merendahkan kos semata-mata sehingga ia telah menimbulkan satu keadaan yang mengherot ekonomi kita. Bagi contoh yang baik ialah subsidi bahan api, petrol ataupun diesel. Kita tahu sekarang walaupun niatnya itu baik kerana kita sebelum ini berpandangan kalau kita tetapkan petrol dan diesel itu pada harga yang rendah, itu akan menyebabkan harga lain pun rendah. Tapi itu tidak berlaku, malah yang berlaku ialah terutamanya diesel banyak disalahgunakan untuk diseludup dan dijual. Jadi sebab itu bagi saya, kita perlu menerima bahawa selain daripada kita mengawal harga, bukan semata-mata dengan subsidi pukal tetapi kembali kepada asas ekonomi. Dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua, we really have to go back to the basic of economy. Pertama ialah penawaran dan permintaan. Penawaran ini menyentuh juga soal bekalan, menyentuh juga soal aktiviti-aktiviti yang boleh memastikan ada banyak bekalan yang mencukupi dan ini cara yang terbaik pada pandangan saya untuk menewaskan banyak persoalan yang timbul dalam ekonomi kita, soal monopoli, soal kartel dan sebagainya. Keadaan sekarang ini bila ada syarikat-syarikat yang besar yang bersabit dengan bekalan makanan, kalaupun kerajaan mengambil tindakan yang drastik tetapi oleh kerana mereka mengawal 90% daripada bekalan, maka negara akan mengalami masalah. Kerana bekalan itu akan terganggu. Jadi kita tak boleh lari daripada asasnya, iaitu mestilah ada penawaran yang mencukupi dengan permintaan. Dan itu perkara-perkara struktur yang diusahakan secara bersama, sebahagiannya di bawah Kementerian Pertanian, sebahagiannya di bawah Kementerian Ekonomi dan sebagainya. Dan perkara kedua, komponennya ialah gaji. Sebab itu kita tak boleh lari daripada untuk kita mencari jalan macam mana kita menaikkan gaji rakyat secara berkala baik di sektor awam dan sektor swasta. Dan kalau ini bermakna kerajaan perlu bukan saja mengambil keputusan dasar tetapi memberi peruntukan, pada pandangan saya ia sesuatu yang perlu kita ambil. Kerana kalau tidak, sampai bila-bila Dewan Rakyat akan bergaduh soal ayam dan itik. Sedangkan kita ada banyak benda lain lagi yang kita nak bincang dan itulah yang saya ingat akan mengambil sedikit masa pendang sementara kita menambahkan bekalan, memastikan peruntukan itu pergi kepada sektor-sektor untuk meningkatkan bekalan ini, kita juga perlu cari jalan
yang secara sistematik boleh meningkatkan gaji rakyat. Ia payah besar dan titiwangsa. Saya 25 minit lagi, ada lebih kurang 50 muka surat lagi. Terima kasih Yang Berhormat Pandan, Tan Sri Di-Pertua. Saya amat setuju sekiranya gaji progresif ini dapat dilaksanakan secepat mungkin, Yang Berhormat Pandan. Tetapi apakah halangannya, Yang Berhormat Pandan? Sebab dalam bajet 2024 tempoh hari pun saya tak nampak perkara ini dinyatakan secara jelas. Singapura dah buat, Yang Berhormat Pandan, dan Yang Berhormat Pandan tahu perkara ini. Dan saya nak dapat kepastian apakah halangannya dan bilakah kita nak lakukan, sebab sampai bila, Yang Berhormat Pandan, selagi kita tak tebalkan poket rakyat, masalah ini akan sampai bila-bila akan berkaitan seperti mana yang dijawab oleh Yang Berhormat Kontra Raja sebentar tadi. Terima kasih, Yang Berhormat Pandan. Kalau saya jawab dulu sebelum titiwangsa, saya bagi. Soalan Indra Mahkota tadi tentang ekonomi digital dan tech, itu adalah satu sektor yang seterusnya yang kita akan lancarkan satu sektoral blueprint. Saya akan ulas sedikit lagi, dan mengenai gaji progresif, saya akan cerita panjang lebar dalam tempoh 20 minit selepas ini, termasuklah perkara-perkara yang ditimbulkan oleh payah besar tadi. Masa sekarang kalau saya boleh kembali kepada ucapan yang akan menjawab persoalan-persoalan yang telah ditimbulkan ini. Untuk kita mengatasi cabaran-cabaran luaran yang di luar kawalan kita ini, satu strategi kerajaan ialah untuk memberi tumpuan untuk meningkatkan permintaan dalam negeri. Bagi meningkatkan perbelanjaan sektor swasta, kerajaan menyasarkan pelaburan swasta pada harga semasa berkembang sebanyak 8.9% atau bersamaan 300 bilion ringgit setahun dalam tempoh 2023 dan 2025. Perkara yang cukup logik dalam keadaan permintaan luaran yang rendah, maka kita juga kena pastikan potensi pelaburan dan perbelanjaan dalaman negara kita ini, terutamanya oleh sektor swasta, itu dipercepatkan untuk kita mengimbangi kesan daripada kelembapan ekonomi global. Sasaran purata pelaburan swasta ini akan disokong oleh pelaksanaan projek-projek baru dan sedia ada yang merentas sektor-sektor utama ekonomi, termasuklah 5 sektor baru yang disebut sebagai SGHV yang telah diluncurkan dan terkandung di dalam bajet 2024, di dalam KSP, di dalam Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga, Pelan Induk Perindustrian Baru, yang akan menggariskan dengan lebih terperinci lagi bagaimana kita boleh mempercepatkan pelaburan swasta dalam sektor-sektor utama ini. Menyentuh yang dibawa oleh Indra Mahkota mengenai digital dan tech, setakat ini kita telah lancarkan apa yang disebut sebagai dengan izin sectoral blueprint untuk ekonomi berasaskan pelarian tenaga, memperkukuhkan industri kita dengan NIMP 2030. Jadi 2 daripada 5 sektor SGHV itu telah pun ada sectoral blueprint. Sebab itu tumpuan seterusnya ialah untuk melengkapkan Pelan Hala Tuju sektor-sektor SGHV yang lain dalam tempoh 12 bulan yang akan datang. Saya boleh maklumkan bahawa kementerian saya dan kementerian-kementerian yang terbabit sekarang ini sedang menumpukan usaha untuk membangunkan blueprint untuk digital dan tech, yang insya-Allah kita akan lancarkan. Jangkaan kita sekarang ialah Februari 2024, dan ini akan menyediakan hala tuju yang terperinci seperti juga sektoral blueprint yang lain untuk sektor ekonomi digital dan teknologi, termasuklah merancangkan perkembangan syarikat-syarikat pemula dan kemasukan syarikat teknologi dunia ke Malaysia. InsyaAllah akan diusahakan di antara Kementerian Ekonomi dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sektoral blueprint yang sama untuk pertanian moden, dan sektor yang kelima diusahakan dan dikendalikan oleh NRECC, iaitu ekonomi berasaskan nadi bumi. Dan tujuan kita mengadakan sectoral blueprint untuk setiap satu daripada sektor-sektor di bawah SGHV ini ialah untuk memperincikan lagi sasaran-sasaran
inisiatif-inisiatif, projek-projek rintis, enablers dengan izin dan juga insentif yang akan diberikan oleh kerajaan supaya dia akan mempercepatkan pertumbuhan dalam kelima-lima sektor ini. Dan insya-Allah kerajaan yakin bahawa melalui strategi dan inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan ini, sasaran pertumbuhan KDNK dalam KSP yang kita telah bentangkan di dalam kajian separuh penggal walaupun mencabar, dan saya berterima kasih kepada seluruh dewan yang faham bahawa kita sedang melalui keadaan yang mencabar dalam ekonomi global ini, tapi insya-Allah dengan perancangan-perancangan ini saya optimis sasaran itu sebenarnya akan dapat dicapai. Tan Sri Yang di-Pertua, seterusnya dalam tempoh berbaki saya ingin menyentuh tentang dua perkara yang paling banyak disentuh di dalam perbahasan mengenai kementerian saya. Pertama mengenai subsidi bersasar dan yang kedua mengenai dasar gaji progresif. Saya berterima kasih kepada ahli dewan di kedua-dua belah yang menunjukkan sokongan dan kefahaman yang tinggi mengenai peri pentingnya penstrukturan semula ekonomi negara. Terutamanya bersabit dua perkara yang besar. Pertama, penyasaran semula subsidi dan kedua, usaha untuk meningkatkan gaji rakyat melalui dasar gaji progresif. Saya baca handset perbahasan dan saya bersyukur kerana setakat bacaan saya tidak ada ahli dewan yang membangkang penstrukturan semula itu. Yang ditimbulkan ialah kegusaran mengenai pelaksanaan kedua-dua dasar ini supaya kita dapat mengimbangi keperluan fiskal dan penstrukturan ekonomi negara dengan kesannya kepada rakyat dan masyarakat. Kerajaan telah memberi keutamaan untuk melaksanakan anjakan besar dalam mensasarkan semula subsidi. Saya baca dulu, saya ulas sedikit kemudian bagi ruang. Dan saya rasa kita dah bahaskan berkali-kali, kita dah bentangkan segala angkanya, kita semua sedia maklum bahawa keadaan yang kita membelanjakan subsidi pukal sebegini tidak akan dapat ditampung oleh mana-mana pentadbiran dalam keadaan kita perlu mengurangkan hutang negara. Jadi kita perlu lakukan ini. Sebab itu antara keputusan pertama yang dibuat oleh pentadbiran ini dalam hal subsidi bersasar ialah untuk membangunkan padu pangkalan data utama sebagai sumber rujukan berpusat dan bertujuan menentukan kumpulan sasar yang benar-benar layak untuk mengurangkan dengan izin exclusion and inclusion error. Kerana kita tahu bila kita tak ada pilihan, kita kena buat. Tapi bila kita nak buat ini, kita nak pastikan bahawa kita dah cuba yang terbaik supaya perkara-perkara pentadbiran yang menimbulkan risiko kececeran itu dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Tunggu sekejap. Saya sentuh mengenai padu sedikit. Padu yang dijadualkan dilancarkan pada bulan Januari 2024 akan mengintegrasikan data mikro dan data pentadbiran dari pelbagai agensi kerajaan bagi mewujudkan profil data semua individu dan isi rumah seluruh rakyat Malaysia. Pelaksanaan padu ini dijangka akan meminimumkan pertindanan dari segi agihan bantuan dan subsidi oleh pelbagai agensi kerajaan seperti yang berlaku sekarang. Berdasarkan data daripada padu ini, insya-Allah penentuan kumpulan sasar akan lebih tepat dan memenuhi objektif pelaksanaan sesuatu dasar. Kriteria dalam menentukan kumpulan sasar akan dilihat daripada aspek yang lebih meluas berbanding dengan sebelum ini. Kerana kita ada data yang lebih banyak sekarang berbanding dengan sebelum ini. Ia termasuklah soal pendapatan, bilangan isi rumah, tanggungan di dalam isi rumah, lokaliti, maksudnya tempat dia bekerja, kawasan bandar mana, kawasan pedalaman mana, jarak ke tempat kerja, serta pemilikan aset. Sebab sebelum ini, penentuan bantuan ini langsung tak mengambil kira soal aset. Ada orang, dia tak declare income dia, tapi harta dia banyak sebenarnya. Jadi kita juga ingin memastikan bahawa pemilikan aset seperti rumah, kenderaan, tanah dan lain-lain ini diambil kira juga. Oleh itu, melalui kaedah ini, kerajaan
berharap kita tidak lagi perlu menumpukan kepada kumpulan pendapatan tertentu. Kerana sebelum ini, oleh kerana data yang ada itu hanyalah kepada beberapa variable tertentu sahaja, pemboleh ubah tertentu sahaja, maka kita gunakan kaedah statistik. Kita draw a line, yang ini B40, yang ini M40. Jadi kalau terlebih RM10 pun daripada garis M40 itu, walaupun dia ada banyak faktor-faktor lain, maka dia tak dapat bantuan. Sikit boleh tak Menteri? Saya jelaskan dahulu, kemudian Kuala Terengganu dahulu. Tak tentang kebocoran maklumat. Tak ada, biar saya jelaskan dulu, kemudian Kuala Terengganu dulu. Pendang dulu. Okay. Pendang dah dapat peluang, Kuala Terengganu dulu. Gaji akan sampai lepas ini. Data ini juga akan diverifikasi bagi memastikan maklumat yang dikemukakan adalah tepat. Sebab kita kena terima keadaan yang kita ada sekarang. Dalam masyarakat kita, hanya 60% daripada tenaga kerja kita berada di dalam sektor formal, iaitu makan gaji. Yang ini saja kerajaan ada data pendapatan. 40% adalah di sektor bukan formal. Dia tak ada file apa-apa. Kita sebenarnya tak tahu berapa pendapatan dia. Dia miskin ke, dia kaya ke. Jadi kita perlu melalui proses verifikasi untuk membolehkan seberapa ramai rakyat dan isi rumah mempunyai data pendapatan dan tanggungan yang tepat. Selain itu, data juga perlu berasaskan kepada dengan izin near real time. Sebab kita dah ada banyak pengkalan data sebelum ini. Masalah utamanya ialah bukan untuk menubuhkan pengkalan data tu. Masalahnya ialah untuk mengemaskini data itu supaya ia betul-betul melambangkan keadaan yang sebenar. Kalau tidak, data itu dia tak melambangkan. Dia miskin dalam pangkalan data kerajaan, dekat luar dia sebenarnya kontraktor besar. Jadi sebab itu pangkalan data yang dibangunkan melalui PADU mestilah bermatlamatkan kepada near real time, supaya setiap perubahan yang berlaku dalam mana-mana pangkalan data itu akan terus mengubah pemboleh ubah di dalam pangkalan itu. Saya suka memaklumkan kepada Dewan, selaras juga dengan soalan daripada Bera mengenai status pembangunan PADU. Pembangunan sistem ini telah dimulakan pada Jun 2023 dan dijangka akan dilancarkan pada Januari 2024. Lebih kurang 2 bulan saja lagi. Dan selepas dilancarkan bermula Januari 2024, PADU akan dibuka selama 3 bulan sehingga Mac 2024 untuk membolehkan orang ramai mengesahkan data mereka di dalam itu. Ini yang disebut sebagai verifikasi dan ia satu usaha yang akan perlu melibatkan seberapa banyak pihak dalam negara kita. Dan selepas pengemaskinian maklumat individu dan verifikasi ini dilakukan, itu bermakna PADU sudah bersedia untuk melaksanakan apa-apa bentuk penstrukturan dan penyasaran semula subsidi bermula daripada April 2024 ke atas. Dan setakat Oktober 2023, pembangunan sistem telah mencapai 72% setakat ini dan sebanyak 29.8 juta data penduduk telah pun dibuat naik ke dalam sistem. Kuala Terengganu dan kemudian Pandan. Putrajaya satu. Pandan. Kapar Kulai Pandan. dan kemudian Kulai. Putrajaya. Tak Putrajaya kemudian sebab nanti Pendang. Isu yang sama ya. Tak apa, kita dengar Kuala Terengganu dulu, Kapar, kemudian Kulai. Masukan muar dan saya ucapkan tahniah langkah perubahan PADU dari segi untuk menyelaras ke pekalan data itu adalah satu langkah yang sangat penting. Saya ingin tanya,
apakah kerajaan sudah menetapkan mekanisme pelaksanaan untuk subsidi besar-besaran ini? Adakah ia juga melibatkan penubuhan satu agensi khas bagi menyelaraskan pemberian bantuan kerajaan termasuk penerima subsidi besar-besaran ini? Agensi-agensi yang pelbagai dah bertindang sekarang ni, di mana adakah kerajaan bercadang untuk menyusun semula menjadi sebuah agensi baru yang boleh ditubuhkan sebagai pusat sehenti penjagaan kebajikan yang boleh membantu rakyat mencari pekerjaan agar mereka dapat hidup secara dalam keadaan sekarang tidak bergantung semata-mata kepada bantuan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya seronok dengar apa yang dirancangkan tadi yang diterangkan oleh Menteri. Saya nak ingat satu je, sebab kita mendapatkan maklumat yang sangat terperinci and very sensitive. Jadi saya nak ingatkan kerajaan supaya devise satu mekanisme di mana maklumat itu terjamin keselamatannya dan tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Terima kasih Menteri. Pula nak bertanya sikit tentang data ni, maksudnya data yang lengkap. Ia berada di banyak tempat. Maknanya kita akan rentas kementerian, rentas state dan sebagainya. So data ini sebelum ni tidak terbuka. Tentulah ada pindaan-pindaan akta tertentu yang membolehkan data itu diperolehi di bawah padu ni. Dalam tempoh yang singkat sampai 2 bulan lagi, apakah sempat benda itu dilaksanakan? Satu lagi saya nak tanya macam data-data peringkat kajian negeri, contohnya macam data tentang tanah dan sebagainya. Apakah ianya boleh termasuk dalam padu ni sekali? Terima kasih. Terima kasih Yang Menteri. Berkaitan dengan data ini juga, hasrat awal dahulu apabila dimulakan data ini adalah akhir sekali diadakan satu, seperti mana disebut oleh Ketua Tegam tadi, agensi khusus. Sebab kita tak nak nanti bila data ini ada, yang nak gunakan data ini dia akan macam-macam agensi. Kalau saya selalu sebutlah Centrelink di Australia sebagai contoh, kementerian datang dengan pelbagai inisiatif pendekatan bantuan dan sebagainya, tapi digunakan oleh satu agensi khusus yang mana bukanlah agensi baru, ya, kita boleh susun balik JKM dan sebagainya, yang mana akan ada case officer seperti mana yang Puan Menteri sebut tadi, nak tengok keluarga dia anak berapa orang, anak OKU ke tidak, kerja apa dan sebagainya. Adakah ini merupakan pendekatan yang akan digunakan kerajaan untuk mewujudkan satu agensi khusus ini bagi memastikan data ini dapat digunakan seoptimum mungkin? Terima kasih. Ya, Temelur, saya jawab empat dulu. Daripada Kuala Terengganu dan Putrajaya lebih kurang pandangan yang sama, dan daripada Kapar dan Pulai juga ialah mengenai perkara yang hampir sama. Jadi saya ulas secara menyeluruh. Buat masa sekarang, kerajaan tidak membincangkan lagi sama ada kita perlu ada perubahan dari segi fungsi dan struktur kementerian-kementerian dan agensi-agensi. Saya faham dan saya pasti semua ahli dewan hargai bahawa adalah cukup penting untuk kita yakinkan rakyat dan juga sistem kerajaan bahawa padu ini benar-benar boleh berlaku adil kepada penerima. Sudah tentu matlamat kerajaan ialah untuk merangkumkan dan mencantumkan seberapa banyak bantuan yang sekarang ini ada beratus-ratus jenis bantuan yang dibuat oleh agensi-agensi kerajaan mengikut fasa-fasanya supaya kita boleh gabungkan menjadi satu bentuk bayaran tunai ataupun bantuan bulanan yang lebih besar. Sebab kalau tidak, yang ni bagi 50, yang tu bagi 100, jadi orang yang dapat itu tercicir kiri kanan, dia tak ada kesan kepada keluarga. Sedangkan jumlah yang dibelanjakan oleh kerajaan itu berpuluh-puluh bilion. Jadi matlamat untuk memastikan kita mula menyatukan bentuk-bentuk bantuan ini adalah sebahagian daripada langkah jangka masa sederhana kerajaan. Dan saya ingat kita kena melalui proses ini terlebih dahulu, iaitu kita sasarkan subsidi petrol dan diesel terlebih dahulu, tengok sama ada padu ini betul-betul boleh berlaku adil kepada rakyat dan kurangkan keciciran, dan juga orang yang patut tak dapat jangan dia dapat. Apabila sudah ada satu keyakinan kepada sistem itu, dan itu membolehkan kerajaan bergerak ke fasa yang seterusnya.
Termasuklah soal kita nak gabung macam mana dan juga sama ada kita nak wujudkan atau kita nak rasionalisasikan agensi. Itu adalah keputusan-keputusan yang akan berlaku insya-Allah dalam tempoh 4-5 tahun akan datang. Soal Kuala Terengganu juga tentang sama ada kerajaan telah memutuskan mekanisme. Mekanisme itu sepatutnya dibentangkan di Jemaah Menteri 2 minggu lepas, tapi saya di hospital. Jadi insya-Allah akan dibentangkan dan kerajaan akan buat keputusan dalam tempoh yang terdekat. Tapi kita telah bincang selama lebih kurang 6 bulan. Jadi sebenarnya bagi saya keputusan itu telah hampir sampai, tapi keputusan mekanisme macam mana itu mudah nak dibuat. Yang payahnya ialah untuk pastikan bila kita nak agihkan itu, ia betul-betul berlaku adil kepada setiap isi rumah. Sebab itu kita betul-betul tumpu kepada mendapatkan data yang tepat dahulu. Kerana bila data itu tepat dan mengikut perancangannya menjelang Mac 2024, kita sudah pun melepasi proses verifikasi dan pengemaskinian oleh rakyat Malaysia, maka macam mana pun kerajaan nak buat keputusan, dia nak bagi RM500 seorang ke, dia nak bagi RM200 seorang ke, itu adalah keputusan yang boleh dilaksanakan terus. Kita tak nak contohnya buat keputusan tapi bila nak laksana yang itu tak ada, yang ini tak ada dan sebagainya. Sebab itu untuk menjawab banyak persoalan sepanjang 7-8 bulan yang lepas, sebab itu proses pensasaran semula subsidi ini mengambil masa begitu. Kerana tempohnya 6-7 bulan itu kita tumpu kepada memastikan data itu selengkap yang boleh. Soalan daripada Kapa dan Pulai, satu cabaran sebelum ini kenapa data kerajaan ini tidak boleh digabungkan ialah kerana akta tak bagi. Setiap jabatan itu dia ada akta dia masing-masing dan dia memang tak bagi kongsi. Jadi untuk kita membawa perkembangan padu sehingga ke peringkat ini, 72% sudah hampir siap, 29.8 juta data telah masuk. Dalam tempoh 8 bulan yang lepas, kita telah pastikan agensi-agensi kerajaan menandatangani perjanjian satu sama satu dahulu. Sebab kita akan mengambil masa kalau kita nak buat akta terlebih dahulu, itu baru nak buat padu. Maka kita akan tergelincir daripada jadual kita untuk melaksanakan penyasaran semula subsidi. Jadi kita buat sekaligus. Jadi perkara itu telah berlaku dan insya-Allah bulan Jun 2024 kerajaan dijangka akan membentangkan akta omnibus mengenai perkongsian data. Dan ini juga akan mengambil kira pandangan dan juga perkara yang ditimbulkan oleh Kapa tadi, apabila kita sudah ada satu pengkalan data yang begitu menyeluruh dan sensitif begini, sudah tentu soal kerahsiaan, soal cyber security, soal perkongsian itu menjadi cukup sensitif dan kerajaan akan membentangkan bagaimana kita akan mengukuhkan perkara-perkara itu melalui akta omnibus yang insya-Allah akan dibentangkan Jun 2024. Temeluh sekejap. Okay, terima kasih Menteri dan terima kasih Speaker. Kalau kita lihat tadi berkaitan dengan subsidi bersasar, saya tidak dapat melihat bahawa subsidi ini memberikan kesan yang baik ataupun bantuan ataupun manfaat kepada rakyat Bahrain. Yang pertama. Sebab kalau kita lihat situasi hari ini, krisis kenaikan harga barang yang tinggi, nilai mata wang ringgit yang lemah, keadaan ekonomi merundum, sewajarnya kerajaan membentangkan bajet tambahan. Bukannya kita lihat mengurangkan beban rakyat, ya, dan juga bukannya untuk mengurangkan subsidi rakyat. Dalam masa yang sama sewajarnya juga kita mengurangkan kos pentadbiran kerajaan. Itu saja. Wallahu a'lam. Terima kasih. Soalan tambahan dari Muar. Terima kasih Temelur, nanti saya kena jawab dan saya kena cepat. YB Menteri, Puncak Borneo pun nak minta sedikit. Puncak Borneo minta sedikit. Saya kena teruskan, saya jawab yang Temelur tadi dan saya kena masuk yang Paya Besar tanya tadi tentang dasar gaji progresif. Kan? Tak betul Temelur kalau kata ekonomi merudum. Kod mananya ekonomi merudum Temelur? Pertumbuhan ekonomi naik dari satu suku ke suku. Ekonomi terus berkembang, kadar pengangguran terendah, kadar inflasi terendah. Jadi kecualilah
definisi ekonomi merudum itu pandai-pandai dibuat oleh Temerloh. Perkara itu tak betul. Kemudian Nilai mata wang kita pun merundum. Nilai mata wang betul merudum, tetapi satu dunia merudum. Yang tak merudum sekarang hanyalah Amerika Syarikat. Jadi sebab itu keadaannya tak boleh dibandingkan dengan keadaan nilai mata wang sekarang ini dalam suasana ekonomi dan juga perdagangan antarabangsa yang berbeza sekarang berbanding dengan tahun 1998 ataupun tahun 2015. Kalau nak dikatakan nilai mata wang merudum itu sebagai tanda kepada masalah ekonomi negara, yang berlaku ialah bila mata wang merudum, yang lain pun merudum juga. Gaji jatuh, ekonomi tak berkembang, orang hilang kerja, itu baru boleh kata merudum. Yang berlaku sekarang ini di seluruh dunia, mata wang jatuh kerana kita melalui keadaan yang mana kerajaan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedahnya. Kemudian dunia pula berlaku pelbagai pergolakan, dan bila berlaku pergolakan, sudah tentu pelabur-pelabur mengambil langkah biasa, iaitu memegang aset yang dikira paling stabil, iaitu sama ada emas ataupun dolar. Jepun pun begitu, China pun begitu, Thailand pun begitu, semua begitu. Jadi sebab itu sementara saya nak jawab yang Temerloh tanya tadi, tapi saya rasa kita kena berlaku adil. Tidak boleh kita kata keadaan ekonomi negara ini merudum. Ekonomi tumbuh. Ekonomi sebenarnya berada dalam keadaan yang baik. Tetapi kita juga sedia maklum bahawa terutamanya oleh kerana tangga gaji rakyat itu tidak naik dengan cepat, sebab itulah apabila berlaku sedikit saja kenaikan harga barang tertentu, dia dikira menjadi beban. Dan ini perkara yang akan ditanggung oleh mana-mana pihak yang menjadi kerajaan. Kalau selepas ini pembangkang jadi kerajaan pun, pembangkang akan tanggung perkara yang sama. Arau saya nak kena jawab payah besar, biar saya teruskan pasal gaji progresif dulu. Kemudian saya boleh kembali kepada Arau dan Pendang. Cuma saya nak masa Muar sudah daripada tamat. tadi belum 5 minit lagi, lepas itu stop. Bagi saya 5 minit lebih Ya, lagi. 5 minit sahaja. Kalau tidak, KPT akan marah di belakang. Betul. Baik. Jangan lupa Muar dah lama berdiri. Dan Muar ada 3 yang nunggu giliran. Puncak Borneo juga, Menteri. Puncak Borneo. Jangan lupa Puncak Yang Borneo. itu kena tanya speaker. Menteri, Baik. Speaker. Saya nak jawapan tadi sejauh mana dapat. Nanti. Temerloh saya sudah jawab. Ada yang dan belum saya kena dijawab teruskan. lagi. Saya Tak kena jawab lagi. teruskan. Okey. Baik. Kita kena kembali kepada soal ekonomi, soal dasar gaji progresif. Mengenai dasar gaji progresif, banyak persoalan ditimbulkan dalam perbahasan saya baca Hansard atas alasan ia tidak dimasukkan di dalam Belanjawan 2024. Sebenarnya peruntukan untuk pelaksanaan rintis gaji progresif untuk pekerja dan syarikat swasta awalan telah pun dimasukkan di dalam Belanjawan 2024 di bawah Kementerian Ekonomi. Nanti bila kita sampai ke perbahasan peringkat jawatan kuasa, saya boleh tunjukkan bahawa peruntukan untuk projek rintis kepada syarikat-syarikat awalan itu sebenarnya telah masuk. Saya nak hurai tentang persoalan yang dibawa oleh payah besar tadi kan. Sebab saya faham di peringkat rakyat dan juga ahli dewan, kita perlukan ini. Kita perlu naikkan gaji. Jadi kenapa tidak boleh dibuat serta-merta kan? Jadi di peringkat kerajaan, kita ada perbincangan yang panjang lebar. Berkali-kali, saya ingat dasar gaji progresif dibincangkan 3 kali di Jemaah Menteri. Sebab kita memahami pelaksanaan dasar gaji progresif ini adalah langkah berani yang akan membawa kesan besar kepada ekonomi dan rakyat. Kerana ini kali pertama kerajaan akan campur tangan secara terus untuk meningkatkan gaji sektor swasta. Maka keputusan yang dibuat ialah pelaksanaannya perlu melibatkan kesemua pihak dan digerakkan sebagai langkah bersama untuk satu negara. Dia tak boleh buat dasar saja dan pandai-pandai kamu. Sebab kita takut berulang perkara-perkara yang pernah berlaku apabila beberapa dasar mengenai gaji dilaksanakan sebelum ini.
Oleh itu, satu kertas putih cadangan dasar gaji progresif akan dibentangkan di Parlimen dalam sesi ini dan saya telah dimaklumkan Dewan Rakyat telah memberi tarikh pada 30 November 2023 untuk kita bentangkan kertas putih dasar gaji progresif sebab ia tebal dan dia banyak perkara-perkara yang perlu dibincangkan secara terperinci dan dia tidak boleh dijawab dan disentuh dengan satu perenggan di dalam ucapan belanjawan Perdana Menteri sebab isunya adalah rumit. Jadi keputusan Jemaah Menteri adalah lebih baik bentang kertas dasar kertas putih dasar gaji progresif bukan sahaja untuk dibahaskan tetapi untuk menjawab perkara-perkara yang disebut oleh Paya Besar tadi. Apa sebenarnya masalah gaji dalam negara kita ini? Kenapa sukar nak naikkan gaji? Kenapa dasar-dasar yang sedia ada ini sementara telah menyumbang sebelum ini tetapi masih belum cukup untuk menaikkan gaji? Adalah lebih baik sekiranya keseluruhan cadangan dan perincian dibentangkan di dalam kertas putih untuk memberi ruang kepada anggota Dewan dan rakyat keseluruhannya menilai pendekatan, jadual masa dan mendalami perkara-perkara struktur yang perlu diselesaikan. Tapi untuk mengekalkan momentum tumpuan kerajaan kepada persoalan gaji, projek rintis pelaksanaan gaji progresif akan dilaksanakan dalam tahun 2024. Tapi kita tak boleh, pada pandangan saya sendiri, sesuatu yang sebesar ini tidak boleh hanya dibuat satu arahan kemudian pandai-pandai. Kita kena tengok dahulu 6 bulan pertama macam mana, kaji apa yang boleh, apa yang tak boleh, tengok apa penambahbaikan yang boleh dilakukan dan pada pelaksanaan projek rintis dalam tahun 2024 itu akan menilai keberkesanan dan ketersediaan dasar tersebut. Dan pihak kerajaan mengalu-alukan sebarang pandangan dan cadangan daripada ahli-ahli yang berhormat semasa pembentangan dasar gaji progresif pada 30 November ini. Nanti kita kena ikut giliran. Tadi giliran tadi awal bangun. Muar paling awal tanya. Masa Muar tambahan dulu, mau tamat. Arau, oleh kerana saya baru keluar hospital, saya minta 5 minit lagi. Tadi sudah 5 minit. Setuju. Muar, Arau dan Pendang. Terima kasih. Dia seorang menteri. Jadi bagi peluang Duduklah Arau. Menteri ini penting. Terima kasih yang 10 minutes. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Muar, Arau dengan dalam belanjawan yang dibentangkan baru-baru ini, kerajaan mengumumkan bahawa mereka akan menarik semula subsidi diesel secara berperingkat tetapi perincian secara berperingkat itu tidak didefinisikan. Persoalan saya, hari ini kerajaan membelanjakan lebih 13 bilion ringgit setiap tahun bagi subsidi diesel dan bagi setiap liter dalam RM1.60. Rakyat sedang tanya, adakah pelan kerajaan untuk mengapungkan harga diesel mulai tahun depan selepas pangkalan padu telah siap dengan bantuan cash transfer one go, atau adakah dasar kerajaan secara berperingkat tersebut bermaksud untuk naikkan harga bumbung diesel daripada tahun ke tahun? Apa perincian secara berperingkat itu? Terima kasih. Pendek Yang Amat. Saya minta jawab bertulis lah ya. Semasa semua sekali wang jatuh yang Muhammad sebut tadi, tetapi Malaysia yang paling teruk di Asia. Dan semasa semua orang dah recover dengan izin, Malaysia tak recover sampai ini. Itu saya minta jawab betul lah. Sebab dia ni complicated sikit. Akhir sekali yang Muhammad, saya nak tanya, saya minta maaf. Saya ni sebenarnya Presiden Persatuan TikTokers masa yang Muhammad tak keluar formula. Presiden Persatuan Penyokong Revisi semasa tak ada formula. Jadi saya nak tanya Muhammad. Yang Muhammad sebut bahawa kalau bagi peruntukan kepada ahli-ahli parlimen, dia takut dia bayar kepada TikTokers. Itu ya Yang Muhammad. Tapi kalau tak ada jawab betul. Tak apa, no problem. Thank you, Speaker. Terima kasih. Terima kasih Puan Dipertua. Terima kasih Puan Yang Hormat Pandan. Tadi saya tertarik pasal berkenaan dengan program gaji progresif ini. Sebab apa? Di situ dia ada dua elemen yang kita terpaksa kena tengok, supply dengan demand. Sekarang ni supply meningkat sangat tinggi, demand tidak berlaku lagi.
Jadi dalam keadaan ini kita akan tengok sama ada fokus kita tu nak pergi ke volunteer ataupun mandatory dalam sistem gaji progresif ni. Cuma saya nak tanya, bila kita nak bentangkan formula ini untuk kita tingkatkan, sebab sekarang ni kita demand tak berlaku lagi. Bila tak berlaku, kita sudah ada liability, rakyat sudah ada liability dekat situ, terutamanya pekerja swasta yang gaji tidak meningkat. Jadi oleh sebab itu kita perlu keputusan segera, tapi dia sebut dah tadi berapa bulan kita nak bentang? 30, dan kita nak laksana bila insya-Allah? Laksana tu penting sebab sekarang ni supply sudah meningkat tinggi. Semua all sectors meningkat. Cuma demand belum lagi berlaku. Jadi kita concern. Saya terima kasih. Jaga kesihatan. Sebab apa? Jangan atas katil pun duk fikir abad ekonomi lagi. Your kesihatan first. Okey, terima kasih. Baik. Speaker sedikit ringkaskan. Saya yang arau oleh kerana dia presiden kelab penyokong saya di TikTok, saya akan jawab di TikTok nanti. Untuk MUA, sebenarnya mekanisme itu telah dibincangkan. Tetapi keputusan-keputusan mengenai kuantum, bila dan sebagainya, itu perlu diumumkan semasa dilaksanakan, kerana kalau kita bincangkan sekarang, kita bimbang itu akan menyebabkan timbulnya spekulasi inflasi. Kalau orang kata akan jadi begini-begini 5-6 bulan, yang masa itulah segala jenis yang akan naik. Jadi sebab itu kerajaan tidak mengumumkan perincian itu, kerana itu perlu dibuat semasa dilaksanakan untuk kita memastikan tidak ada kesan knock-off inflasi yang keterlaluan. Jawapan soalan-soalan arau nanti saya jawab secara bertulis. Dan akhir sekali, pendang tanya soalan yang masuk dengan cantik saja kepada penerangan bab terakhir mengenai gaji progresif ini. Antara inisiatif untuk kita meningkatkan gaji rakyat sudah tentu ialah yang melibatkan aktiviti ekonomi yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Dan selain daripada itu, inisiatif-inisiatif yang pernah dibuat dan masih lagi berjalan sekarang, termasuklah dengan menggalakkan penerimaan sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti. Pendang pernah jadi Timbalan Menteri, Pendang tahu bahawa memang ada Productivity Linked Wage System, PLWS ini, dan ia berjalan bersama-sama dengan perintah gaji minima yang kita ada. Pun begitu, ada beberapa perkembangan yang menunjukkan dasar sedia ada, iaitu penetapan gaji minima dan sistem sukarela tanpa campur tangan kerajaan seperti PLWS. Sebab PLWS adalah sepenuhnya sukarela. Belum lagi berjaya meningkatkan tahap gaji pekerja. Contohnya, sehingga Ogos 2023, sebanyak 97,799 majikan sebenarnya telah melaksanakan PLWS. Dan jumlah pekerja di bawah PLWS sekarang ini adalah 5.96 juta. Namun bila kita tengok kepada kadar gaji, ia tidak dapat ditingkatkan kepada kadar yang lebih tinggi. Dan kita tengok laporan gaji dan upah sektor formal untuk suku pertama 2023, masih terdapat seramai 2.2 juta pekerja yang bergaji kurang daripada RM2,000 walaupun ada perintah gaji minima, walaupun ada PLWS. Dan beberapa dapatan mengenai struktur gaji setakat ini menunjukkan perkara-perkara berikut. Pertama, penetapan gaji minimum menyebabkan berlakunya dengan izin wage compression ataupun herotan gaji, iaitu sementara gaji pekerja tidak berkemahiran itu telah naik. Yang tukang cuci yang bawah ni dia naiklah 1,500. Tetapi gaji pekerja berkemahiran dan separa kemahiran, terutamanya bagi golongan muda dan pertengahan umur, sebenarnya menjadi semakin rendah dan tidak meningkat. Dia herot lah. Sebab nak bayar gaji minima yang pekerja tidak berkemahiran ini, dia tak naikkan gaji yang berkemahiran pula.
Sebab itu kita sering mendengar keluhan golongan muda mengenai gaji mereka yang rendah. Dan dapatan ketiga ialah walaupun sistem upah berasaskan produktiviti atau PLWS telah dilaksanakan lebih sedekat sebenarnya sejak 2007, ia tidak mempunyai kesan nyata kepada kenaikan gaji pekerja kerana ia bersifat sukarela sepenuhnya tanpa ada campur tangan kerajaan. Jadi oleh kerana speaker dah memang betul-betul marah dan juga Menteri KPT pun marah di belakang, saya nak tutup kerana kita ada satu hari pada 30 November ini untuk kita bahaskan dengan lebih mendalam dan secara ilmiah mengenai masalah struktur gaji yang ada di negara ini, dan dari segi jangka masa pelaksanaannya, Pendang, Paya Besar dan ahli dewan yang lain, ia akan diperincikan di dalam kertas putih itu. Akan ada jadual yang terperinci di dalam kertas putih itu. Jadi demikianlah Puan Yang di-Pertua, penggulungan dari saya dan Kementerian Ekonomi kepada perkara-perkara yang ditimbulkan sepanjang perbahasan Belanjawan 2024. Dan di sebalik kehangatan Dewan, saya tak adalah tengok di hospital, tapi saya bayangkan Dewan tetap panas macam mana pun. Dengan masing-masing mempunyai pandangan, saya juga berterima kasih kerana pandangan-pandangan itu daripada semua pihak, walaupun berbeza-beza, sebenarnya menjuruskan kepada matlamat yang sama. Kedua-dua belah pihak kerajaan dan pembangkang nampaknya bersetuju bahawa negara tidak boleh melengahkan lagi beberapa reformasi struktur ekonomi untuk memperbetulkan ekonomi negara kita. Soal penyasaran semula subsidi, pengukuhan fiskal untuk mula mengurangkan hutang negara, membina enjin-enjin pertumbuhan baru, meningkatkan gaji rakyat, membasmi kemiskinan dan mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih menyeluruh. Ini adalah titik-titik pertemuan di antara kita. Jadi saya doakan kita semua diberi kekuatan untuk menjalankan amanah ini, dan insya-Allah berkat usaha bersama kita akan dapat melihat Malaysia diiktiraf sebagai negara berpendapatan tinggi menjelang akhir Parlimen ke-15 ini dalam tempoh 4-5 tahun dari sekarang. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang